Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Darul Ghufran pada pagi ini? Sihat semuanya? Saya harap dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Bagaimana kita di tahun baru ini? Sebagai kuliah kita yang pertama untuk tahun ini, semuanya sudah bersedia ke tak sabar lagi? Lama tak tunggu. 11.11 kita mula pagi ini. Okey, kita bersama dengan siapa pada pagi ini? Boleh saya lihat wajah-wajah yang tersayang kita. Kita ada, ramai juga ya. Kita ada Kak Musliah kita. Okey, kita ada siapa ni di sini? Oh, Kak Sugia juga ada bersama dengan saya. Jarang Kak Sugia masuk sini. Baik, Haji Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji Aisyah. Moga sihat ya Haji Aisyah. Kita ada Kak Ros. Salam Zaza, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Harap juga Kak Ros sihat. Oh, Kak Mas juga ada di situ. Apa khabar Kak Mas? Sudah sihat keadaannya? Lama ya tak duduk tepi tangga. Selalunya dia duduk tepi tangga tu kalau masuk dalam masjid ni. Okey, kita ada Kak Noh, kita ada Ima. Alhamdulillah semuanya ada bersama dengan Ustazah pada pagi ini. Jadi kita Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan kesempatan, dengan ruang ya untuk bertemu sekali lagi pada pagi ini bagi menyambung perbincangan kitab kita, iaitu kitab Fawaidul Fawaid, iaitu kuliah penawar hati kita siri yang kedua di Masjid Darul Ghufran. Dan alhamdulillah pada pagi ini kita akan masuk ke bab yang baru ya. Sepanjang tahun 2020 kita dah selesaikan bab yang pertama. Dari tahun ini, Masya Allah Tabarakallah, kita akan mula pada bab kita yang kedua. Bab kita yang kedua bertajuk apa ya? Al-Quran dan Tafsir. Betul tak? Ke ada yang tiba-tiba kitabnya bab yang lain? Kalau ada bab yang lain, sila letakkan di ruangan komen. Nak tengok juga. Tiba-tiba je, oh Ustazah, bab saya, bab fiqh pula. Ya. Tapi jika bab Ustazah, dalam kitab ini kita berada di bab Al-Quran dan Tafsir. Okey, ya, selamat bersua kembali. Ya, selamat bersua kembali Kak Rahaya. Baik, jadi kita akan mula di halaman 141.
bab Al-Quran dan tafsir berada di halaman 141 untuk membincangkan topik kita yang pertama dalam bab ini tentang pengabaian terhadap Al-Quran. Betul tak halamannya? Ada sesiapa di sana halaman ataupun muka suratnya berbeza dari muka surat Ustazah? Mungkin Ustazah nak lihat. Kalau sama, letak sama ya di bawah situ. Betul lah, Haji Aisyah kata betul Ustazah. 141. Okey. Kalau Haji Aisyah betul, kiranya semuanya betul. Betul? Betul. Okey, very good. Jom kita mulakan perbincangan kita pada pagi ini pada bab yang pertama, pengabaian terhadap Al-Quran. Untuk makluman muslimah semuanya, bagi bab kita yang kedua tentang bab Al-Quran dan tafsir, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia ada metod yang tersendiri ketika dia menyusun bab ini. Bila dia nak mula sesebuah topik, dia akan letakkan satu ayat Al-Quran. Ya, dia letakkan satu ayat Al-Quran lalu dia bincang ayat tersebut. Okay, dia akan ambil satu ayat Al-Quran yang bertepatan dengan topik yang dia letakkan, kemudian barulah dia bincang di bawah itu. Baik, jadi untuk pengajian kita pada pagi ini, bagi topik pengabaian terhadap Al-Quran yang terdapat di halaman 141, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah beliau memilih surah Al-Furqan ayat 30. Ya, surah Al-Furqan ayat 30. Dalam kitab kita ada di dalam kotak kurungan di situ ada surah Al-Furqan ayat 30 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Yang mana maksudnya, dan berkatalah Rasul iaitu Muhammad, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini satu perlembagaan yang ditinggalkan, tidak dipakai, atau dengan kata lain, yang diabaikan. Jadi ayat ini diletakkan di awal perbincangan untuk menunjukkan pengaduan Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang telah dilakukan oleh kaum musyrikin Makkah ketika itu. Yang mana pada masa itu ketika Nabi SAW menyampaikan kepada mereka dengan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengabaikan apa yang disampaikan oleh baginda. Maka atas dasar itu, di dalam surah Al-Furqan ini Allah rekodkan pengaduan yang Nabi SAW ucapkan kepada Allah. Mana Nabi kata apa di situ? Kaum aku telah mengambil Al-Quran ini ataupun menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang diabaikan. Mahjura. Ya. Dalam perbincangan ini, saya merujuk kepada dua kitab tafsir yang mana tidak adalah ya dalam kitab kita. Jadi saya harap muslimah-muslimah di luar sana dapat sediakan nota ataupun boleh catat di kitab masing-masing tentang perbincangan yang telah dikemukakan oleh para ulama berkenaan ayat ini. Pertama sekali, ya muslimah, kita lihat pada pentafsiran yang dikemukakan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah di dalam kitabnya. Untuk ayat ini, iaitu surah Al-Furqan ayat yang ke-30, Imam Ibn Kathir rahimahullah, beliau menyatakan bahawa ketika Nabi SAW menyampaikan pengaduan ini kepada Allah, ia menunjukkan bahawa orang musyrik pada masa itu, orang musyrik ni maksudnya yang tidak beriman kepada Allah, mereka bila dibacakan ayat Al-Quran, mereka tidak mahu perhatikan, tidak mahu mendengar dengan baik terhadap ayat Al-Quran itu. Jadi antara perkara yang mereka lakukan untuk avoid lah, mereka tak nak dengar apa yang Nabi SAW ingin sampaikan ya tentang ayat Al-Quran itu, ada beberapa perkara yang mereka lakukan supaya mereka tak dengar apa yang ingin Nabi SAW sampaikan kepada mereka. Jadi di sini Imam Ibn Kathir rahimahullah, beliau menjelaskan begini, antara perkara yang mereka lakukan
iaitu mereka yang tak nak dengar Al-Quran ini, apa yang mereka buat? Bila Nabi SAW sampaikan kepada mereka ayat Al-Quran, ramai antara mereka yang sengaja bercakap, banyak cakap sehingga mereka tidak dengar. Nabi datang kepada mereka, kan? Bila Nabi datang kepada mereka, Nabi nak sampaikan kepada mereka ayat Al-Quran, mereka berbual sesama mereka. Jadi mereka tak dengar apa yang ingin disampaikan oleh Nabi SAW. Jadi ini antara bentuk pengabaian yang dilakukan masyarakat pada masa itu ketika Nabi SAW menyampaikan ayat Al-Quran. Kemudian kita dapati di sini Imam Ibn Kathir rahimahullah juga menjelaskan, ya, mereka ni bukan hanya sekadar mereka tak nak dengar dengan pura-pura berbual antara satu dan yang lain, tetapi mereka juga mengalihkan pendengaran mereka kepada syair-syair dan nyanyian-nyanyian. Ya, mereka alihkan pendengaran mereka itu, mereka dengar syair. Pada masa tersebut, biasalah kadang-kadang ada orang baca syair, ada orang yang menyanyi di khalayak ramai. Bila Nabi datang, mereka akan pindah daripada tempat Nabi SAW, lalu mereka pergi mendengar syair, mereka dengar nyanyian-nyanyian untuk mengalihkan pendengaran mereka daripada ayat Al-Quranul Karim. Jadi sebab itu Nabi SAW, Nabi mengadu kepada Allah tentang kaumnya yang melakukan sedemikian kepada baginda. Nabi kata kepada Allah, mereka ini mengambil ayat Al-Quran sebagai sesuatu yang diabaikan. Namun, jika kita merujuk kepada pentafsiran Imam Al-Qurtubi, ya, Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Tafsirul Jami' li Ahkamil Quran, beliau mentafsirkan begini, yang mana dia kata, ketika Nabi SAW menyampaikan ayat Al-Quran itu tadi, mereka kata apa yang disampaikan oleh Nabi SAW tiada kebenaran. Al-Quran bukanlah kata-kata yang benar. Tidak ada kebenaran langsung di atas ataupun pada setiap perkataan yang disampaikan oleh Muhammad. Kerana apa? Bagi mereka Al-Quranul Karim itu, ya, adalah perkataan-perkataan yang mana sama dengan sihir dan syair. Jadi mereka menganggap Al-Quranul Karim sebagai sihir, mereka juga menganggap Al-Quranul Karim sebagai syair yang dibacakan oleh Nabi SAW kepada mereka. Maka atas dasar itu, mereka berpakat untuk mengenepikan Al-Quran. Mereka mengabaikan dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang telah dijelaskan oleh para ulama itu tadi. Namun ya muslimah, jika kita merujuk kepada ayat yang ke-31 di dalam surah yang sama, itu ayat yang berikutnya, tidak ada dalam kitab kita. Ustazah nak jelaskan di sini, ketika Nabi SAW mengadu kepada Allah tentang apa yang dilakukan oleh kaumnya terhadap dia ketika dia menyampaikan ayat Al-Quran itu, Allah Subhanahu Wa Taala memujuk baginda. Allah pujuk Nabi, Allah beritahu kepada Nabi dalam surah Al-Furqan pada ayat yang ke-31, apa kata Allah? Di dalam ayat itu Allah kata begini, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا. Begitulah kami jadikan bagi setiap Nabi ada musuh-musuhnya yang tersendiri. Ada musuh-musuhnya yang tersendiri. Minal mujrimin. Allah kata kepada Nabi, ya, minal mujrimin maksudnya dari kalangan orang yang suka berbuat salah. Orang yang suka melakukan jenayah. Kemudian Allah kata apa kepada Nabi? Allah kata begini, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Cukuplah Tuhan kamu, itu cukuplah Allah, ya, sebagai Tuhan yang memberi petunjuk dan penolong. Ini yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada Nabi SAW. Bila Nabi rasa sedih di atas pengabaian yang dilakukan oleh kaum musyrikin pada masa itu, Allah pujuk Nabi, Allah katakan kepada Nabi, biasa setiap Nabi sebelum kamu ada juga musuh-musuh yang menolak dakwah, yang menolak apa yang disampaikan.
Jadi begitulah dengan engkau wahai Muhammad. Bila ada di kalangan mereka yang mengabaikan Al-Quranul Karim itu tadi, maka itu adalah perkara yang normal. Biasa berlaku. Biasalah ya muslimah, tak semua orang boleh terima kebenaran. Jangan kata Nabi, kita pun kan, bila kita cakap benda betul, ada orang tak boleh terima, betul tak? Kita suruh orang solat, ada orang terima, ada orang tak boleh terima. Kita suruh tutup aurat, ada orang terima, ada orang tak boleh terima. Kita suruh baca Al-Quran, ada orang terima. Ada orang kata sikit-sikit baca Quran, sikit baca Quran, tak ada benda lain kena baca. Ada orang marah kita. Betul, ada orang marah kita. Orang tak boleh terima apa yang kita sampaikan. Padahal yang kita sampaikan adalah perkara yang benar. Itu telah berlaku kepada Nabi SAW. Apatah lagi kita ni yang bukan Nabi. Apatah lagi kita manusia biasa yang tak maksum. Apatah lagi kita ni yang sekadar ingin meneruskan dakwah Nabi SAW. Jadi tadi saya telah jelaskan tentang pentafsiran yang dikemukakan oleh kedua-dua para ulama tafsir, iaitu Imam Ibn Kathir rahimahullah dan juga Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab kedua mereka. Dan di sini kita kembali kepada kitab kita di sini. Ya, Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah, beliau memberikan kepada 5 kategori manusia yang disebut sebagai melakukan pengabaian terhadap Al-Quranul Karim. Jika kita rujuk di dalam kitab kita di sini, di perenggan yang bawah tu kan, setelah ada kotak yang besar tu, beliau jelaskan, dia kata ada beberapa perbuatan manusia yang dapat dikategorikan sebagai pengabaian terhadap Al-Quran. Ada beberapa keadaan. Okay, so kalau di situ kita lihat pertama, tidak mendengar dan mengimani dan memerhatikan Al-Quran. Tidak mendengar, mengimani dan memerhatikan Al-Quran. Jadi, okay, kalau kita lihat pada poin kita yang pertama, sama ya sebagaimana dalam kitab kita di sini, ia adalah satu poin yang mana bagi ustazah diperuntukkan kepada mereka yang tidak beriman. Ya, iaitu yang bukan Muslim, tidak beriman. Itu tidak dengar, tidak mengimani dan juga tidak memerhatikan Al-Quranul Karim. Dan hal itu sebenarnya ada disebutkan di dalam surah Fussilat ayat yang ke-26. Mungkin ada di kalangan muslimah kita boleh bantu ustazah untuk letakkan di ruangan komen surah Fussilat ayat yang ke-26 sebagai memberikan bantuan kepada rakan-rakan yang mungkin tak sempat untuk menyalin dan sebagainya. Mungkin nanti esok lusa je nak tengok balik ke video kita ni kan. Okay, so letakkan di ruangan komen sila surah Fussilat pada ayat yang ke-26. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala ketika Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang perbuatan mereka yang tidak beriman ini? Allah kata apa? Mereka ini saling berpesan antara satu dan yang lain. Iaitu mereka kata la tasma'u li hadzal Quran. Janganlah kalian mendengar Al-Quran ini. Walghaw fihi la'allakum taghlibun. Jadi apa yang mereka buat? Mereka kata tentanglah dia. Tentanglah Muhammad. Yang mana ketika Muhammad, iaitu Nabi SAW membacakan ayat Al-Quran itu, kita kena tentang dia. Jangan dengar. Bagaimana? Dengan nyanyian-nyanyian, dengan jeritan-jeritan yang riuh rendah serta tepuk sorak. Jadi untuk poin yang pertama ini, dia sebenarnya khusus untuk mereka yang tidak beriman kepada Allah. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Fussilat pada ayat yang ke-26 itu tadi. Okey, dan supaya la'allakum taghlibun, supaya kamu berjaya, iaitu mengganggu bacaan dan menenggelamkan suara pembacanya. Jadi na'udzubillah min zalik lah ya muslimah, kita ni bukan pada kategori yang pertama lah. Na'udzubillah, bukanlah ya. Kira ada ke yang kategori pertama sini? Kalau tak salah channel tu, kena keluar. Okey, salah channel tu. Jadi insya-Allah lah ya, kita bukan pada kategori yang pertama. Jadi Ustazah pun tak nak jelaskan panjang lebar. Yang penting kita dah dapat dalilnya tadi, surah Fussilat ayat 26. Mungkin boleh dicatat. Kemudian nanti setelah kuliah kita nanti boleh dirujuk kembali dalam Al-Quran, lihat kepada terjemahan, sesiapa yang ada kitab tafsir ya, boleh rujuk
kitab tafsir, sebab kitab tafsir sekarang pun banyak yang telah diterjemahkan kepada pelbagai bahasa. Jadi boleh dirujuk ya kepada buku masing-masing. Baik, seterusnya kita ada poin yang kedua di sini yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya. Apa kata beliau? Beliau kata begini. Baik, yang kedua, tidak mengamalkan halal haram dalam Al-Quranul Karim. Ataupun kalau kita rujuk di dalam kitab kita di sini ya Muslimah, dia sebutkan dengan ungkapan kata yang begini. Tidak mengamalkan ketentuan halal haram di dalam Al-Quran. Meskipun dia sudah membaca dan mengimaninya. Ini tepat untuk kita letakkan konteks kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah. Kita baca Al-Quran, bahkan kita beriman dengan Al-Quranul Karim. Tetapi tak semua di kalangan kita yang mengamalkan ketentuan halal haram di dalam Al-Quran. Ini kerana apa? Dalam Al-Quran, jika kita baca betul-betul, terdapat banyak hukum hakam. Allah jelaskan apa yang haram. Allah jelaskan kepada kita apa yang halal. Jadi tanggungjawab kita sebagai seorang yang beriman kepada Al-Quran, yang membaca Al-Quran itu tadi, ialah untuk kita amalkan halal dan haram yang telah kita baca dan kita imani terdapat dalam Al-Quran itu tadi. Namun, jika kita mengabaikan ataupun kita tak buat, sekadar, saya memang beriman kepada Al-Quran, saya beriman saja. Al-Quran tu firman Allah diturunkan kepada Nabi SAW, saya beriman. Jangan pandai-pandai kata saya tak beriman. Tak, saya tak kata begitu. Cuma kita sedang bincangkan tentang pengabaian terhadap Al-Quranul Karim. Orang yang mengabaikan Al-Quranul Karim, dia ni bukan saya kata dia tak buat semualah, tapi ada benda yang dia tak buat. Contoh saya kata, dalam Al-Quran Allah kata apa? Yang halal, yang wajib ialah berbakti kepada kedua ibu bapa kita. Tapi ramai orang tak buat. Walaupun kita kata dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada Al-Quran Al-Karim. Betul tak? Dalam Al-Quran, Allah kata haram, jangan dekati zina. Tapi ramai orang tak ikut. Kan? Ada orang tak kisah, buat apa nak ikut? Al-Quran tu tak boleh apply pada konteks kita. Mungkin ada orang kata sedemikian. Dalam Al-Quran, kalau kita rujuk dalam surah Al-An'am, ya, Allah kata apa? Surah Al-An'am ayat 151. Dalam ayat itu Allah jelaskan kepada kita tentang perkara-perkara yang diharamkan. So tak bolehlah nak baca satu-satu ya, sebab ayatnya panjang. Jadi mungkin boleh ya dicatatkan sekali lagi surah Al-An'am ayat 151 sebagai rujukan kita. Lihat dalam ayat itu perkara-perkara yang Allah haramkan. Pertama, Allah kata apa? Jangan syirikkan Allah. Ramai orang yang beriman kepada Allah, tapi dia mensyirikkan Allah. Ramai orang yang mengaku dia beriman kepada Al-Quran, tapi dia lebih memilih baca jampi serapah, seru jin syaitan daripada membaca Al-Quranul Karim. Ini bentuk pengabaian sebenarnya yang perlu kita faham. Jadi bila Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, ya, antara bentuk pengabaian yang dilakukan oleh manusia ialah bila mereka ini tidak mengamalkan ketentuan halal dan haram yang telah termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Apabila kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quranul Karim sebagai kalamullah itu tadi, kita biarkan. Walaupun kita tahu, kita tak amalkan. Walaupun kita kata, kalau kita kata, solat tu wajib tak? Saya tahu solat wajib. Tapi kita tak buat. Al-Quran jelaskan. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Taala tekankan tentang kewajipan solat. Kewajipan puasa. Ada orang tak puasa? Ada. So kalau begitu keadaannya, ya Muslimah, bermakna itu antara bentuk pengabaian yang kita lakukan terhadap Al-Quranul Karim. Baik, kita masuk kepada poin kita yang ketiga di sini. Poin kita yang ketiga, baik, di situ kata apa? Tidak menetapkan hukum berdasarkan Al-Quran. Kalau dalam kitab kita ni panjang sedikit, ya, dia letak apa di situ? Tidak memutuskan hukum berdasarkan Al-Quran dan tidak
menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum. Tidak menjadikan Al-Quran sebagai sumber hukum. Baik dalam masalah yang berkaitan dengan agama ataupun masalah cabang-cabangnya. Bahkan orang yang begini, mereka beriktikad ataupun mereka meyakini bahawa Al-Quran dan dalil-dalil tekstualnya tidak menunjukkan kebenaran yang boleh diyakini 100%. Jadi orang yang beriman, kita dalam hidup kita ni yang muslimah, apa-apa berkaitan tentang agama, sumber kita yang utama adalah Al-Quranul Karim. Sebelum kita cari kepada pendapat-pendapat yang lain, kita perlu lihat terlebih dahulu dalam Al-Quranul Karim. Dia begitu. Adabnya begitu. Kan? Sama juga kita dalam majlis fatwa ke apa-apa kan di Singapura, kita terujuk dulu Al-Quran. Lihat dulu dalam Al-Quran kata apa, baru kita keluarkan pendapat-pendapat yang lain. Itu cara dia. Tak boleh terus kita gunakan pendapat kita untuk sesebuah hukum, tak boleh begitu. Mesti ada dasarnya yang kita pegang, terutamanya Al-Quranul Karim. Supaya apa? Kita tidak menjadi seorang Muslim yang tersesat ketika kita mengamalkan agama kita. Itu kepentingannya. Sebab itu, Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kata apa? وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابُ اللَّهِ. Nabi ingatkan kepada kita ini umat Nabi SAW. Nabi kata kepada kita, aku telah tinggalkan kepada kalian. Apa yang Nabi tinggalkan? Yang mana Nabi berikan jaminan, مَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ. Kalian tidak akan sesekali sesat selepas kewafatan aku jika kalian berpegang dengannya. Apa dia? Kitabullah, Nabi kata. Iaitu Al-Quranul Karim. Maka atas dasar itu, pada poin kita yang ketiga ini menegaskan, sumber kita ketika kita berhukum, nak menetapkan apa-apa hukum, perlu rujuk kepada Al-Quranul Karim. Tidak boleh kita mengabaikan. Kalau kita ikut, kan, tiba-tiba kita kata kita dapat wahyu ke apa-apa. Tiba-tiba lah Sakinah kata, saya dapat wahyu semalam, ya. Tak payah pakai tudung. Semua orang tak payah pakai tudung macam tu. Boleh? Tak boleh. Cuba rujuk dalam Al-Quran apa kata Allah terlebih dahulu. Jangan tiba-tiba dengar kata saya. Ustazah mana pun, doktor mana pun, profesor mana pun, dia cakap apa pun tentang agama ini, jika ia pelik bunyi, perlu kita rujuk kepada sumber yang betul terlebih dahulu. Jangan main tiba-tiba, Ustazah Sakinah cakap gitu ya. Masya Allah pendapat dia, kita pun suka, kita pun ambil, kita pun apply. Tak boleh sedemikian. Jadi cara dia, kita sebagai seorang muslimah ini, apa-apa yang disampaikan kepada kita, terutamanya tentang agama kita, tentang hukum hakam agama kita, perlu ada sumber yang jelas. Lebih-lebih lagi, sumbernya daripada mana? Al-Quranul Karim. Jika kita ketepikan, itulah bentuk pengabaian yang kita lakukan terhadap Al-Quranul Karim. Okey, baik, terus kita pindah kepada poin kita yang keempat. Apa poin kita yang keempat di sini? Poin kita yang keempat disebutkan bahawa tidak menghayati, memahami dan mengetahui maksud ayat Al-Quran. Jadi tadi kan kita tak tetapkan hukum berdasarkan Al-Quran. Kemudian tadi ada juga poinnya tidak mengamalkan halal haram dalam Al-Quran. Jadi poin kita yang keempat, ya, kalau dah tak baca macam mana nak menghayati, betul tak? So di situ dia kata tidak menghayati. Orang yang mengabaikan Al-Quran, bila dia baca Al-Quran ataupun dia ni mengabaikan dia dengan tidak membaca, tidak ada langsung inisiatif bagi dalam diri dia untuk dia menghayati, untuk dia memahami, untuk dia mengetahui. Bagi dia tak tahu pun tak apalah. Tak boleh sedemikian. Kita perlu jadikan Al-Quran sebagai bacaan harian kita. Setiap hari baca Al-Quran. Satu hari satu muka surat, setengah muka surat pun jadilah. Ke nak satu hari satu ayat?
Alif Lam Mim. Yasin ya Ustazah ya. Okey, Ustazah kata satu ayat Yasin boleh. Janganlah lampau sangat kita ni ya. Itu pun malas betul lah. Janganlah sampai macam tu sekali. Maknanya ada inisiatifnya sebagai seorang muslimah yang beriman kepada Allah, ya, yang beriman kepada kalamullah itu tadi Al-Quran, perlu ada inisiatif yang kita tetapkan dalam diri kita. Baca Al-Quran setiap hari, kan? Ikutlah kepada masa masing-masing. Kalau lepas subuh tak boleh baca, lepas zuhur kita peruntukkan. Tak boleh baca lepas zuhur, ya, kita baca lepas asar. Tak boleh baca lepas asar. Kata sibuk lah, nanti nak siapkan makan untuk suami ke apa kan, suami nak balik kerja dan sebagainya. Okey, tak apa. Lepas maghrib, sibuk juga. Okey, tak apa. Lepas isyak, sibuk juga sebelum tidur. Macam tu. Jadi maknanya ada masa yang kita peruntukkan. Sekejap pun tak apa. Kita ni muslimah kalau baca Facebook, Instagram, boleh berjam-jam kita letak mata kita. Mata dah penat pun tengok juga kita. Baca juga. Tengah lagi-lagi kalau baca cerita gosip, oh Masya Allah, tabarakallah kita ni. Mata, cakap apa lagi? Dia punya stok tu tak henti-henti. 5 jam, 6 jam. Tak percaya, cuba lihat. Ada tak aplikasi untuk cek berapa lama kita dekat phone tu? Kalau saya punya phone adalah, berapa lama kita habiskan masa dengan social media kita. Di hadapan Facebook. Di hadapan Instagram kita. Ataupun kita baca apa-apalah yang tak bermanfaat. Berapa lama? Cuba muhasabah kembali. Bukankah baik kita peruntukkan masa untuk membaca Al-Quran, mana-mana yang kita tak faham, ya, kita cuba rujuk pentafsirannya, tanya ustaz, tanya ustazah, masuk kelas tafsir, kan, nak belajar lagi. Kenapa Allah kata begini? Apa hadis Nabi SAW yang menguatkan pentafsiran itu? Begitulah keadaan kita sebagai seorang muslimah bila baca Al-Quran. Dia bukan semata-mata baca, dah baca khatam hari ni, Alhamdulillah saya dah khatam dah surah Al-Baqarah hari ni Ustazah. Tak, dia bukan begitu. Tetapi bagaimana kita ni menjadi seorang muslimah yang menghayati setiap bait ayat Al-Quran yang terdapat dalam Al-Quran itu. Bagaimana kita ni menjadi seorang muslimah yang berusaha untuk mengetahui maksud-maksud pada setiap perkataan yang ada dalam Al-Quran. Jika kita berusaha ke arah yang sedemikian, bermakna kita berusaha untuk tidak mengabaikan Al-Quran yang kita imani itu tadi. Kenapa kita perlu berusaha ke arah tersebut? Kerana begini muslimah, saya nak linkkan dengan poin kita yang kelima di situ. Pada poin kita yang kelima, apa kata Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah di sini? Dia kata, antara bentuk pengabaian yang dilakukan oleh manusia terhadap Al-Quranul Karim ialah tidak menjadikan Al-Quran sebagai terapi dari segala penyakit hati. Kuliah kita pun kuliah penawar hati kan? Sebab tu, banyak kali Ustazah kata, kita ni kalau nak ada kesembuhan untuk hati kita, Al-Quran tak boleh tinggal. Al-Quran perlu baca. Tapi kalau kita tinggalkan, kita tak baca, duduklah kuliah saya bertahun-tahun, penyakit hati tu memang tak akan hilang. Kena ingat itu. Ya, dia takkan hilang. Sebab apa? Perkara yang utama tu kita tidak lakukan. Sebagaimana yang dipesan oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya ini. Dia kata apa tadi? Tidak. Bila kita ni, antara cara kita mengabaikan Al-Quran itu, bila kita tak jadikan Al-Quran sebagai terapi pada hati kita. Bukankah itu yang telah Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan kepada kita? Tentang tujuan mengapa Allah Subhanahu Wa Taala turunkan Al-Quranul Karim. Ya, kita rujuk di sini muslimah. Tentang Al-Quran sebagai penawar hati kita, sebagai terapi dalam untuk hati kita ini. Apa kata Allah dalam surah Al-Isra pada ayat yang ke-82? Allah jelaskan mengapa Allah turunkan Al-Quranul Karim secara beransur-ansur. Yang kita dapat hingga ke hari ini, satu kitab, satu buku daripada surah Al-Fatihah hinggalah kepada juz Amma tu kan, yang kita baca hari ini, untuk apa sebenarnya?
Allah jelaskan dalam surah Al-Isra ayat yang ke-82. Allah katakan begini muslimah. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa. Ya, Allah kata dan kami turunkan dengan beransur-ansur dari Al-Quran ayat-ayat suci yang menjadi obat penawar. Bukan sekadar obat penawar, tetapi Allah kata wa rahmatul lil mu'minin. Dan ia menjadi rahmat bagi orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Kitalah muslimah orang yang beriman. Kan? Kitalah orang yang beriman kepada Allah itu. Allah kata kepada kita, diturunkan Al-Quran itu tadi sebagai syifa, sebagai penawar dan juga rahmat bagi orang yang beriman. Ustazah nak bawa pentafsiran yang dikemukakan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah. Ketika beliau mentafsirkan ayat ini, beliau jelaskan kepada kita bahawa Allah kata dalam surah Al-Isra pada ayat yang ke-82 itu tadi, bahawa Al-Quran adalah penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Jadi kita sebagai seorang muslimah, kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada kitabullah, kepada kitab Allah. Dan kita beriman kepada setiap sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada kita ini. Antaranya Al-Quranul Karim itu tadi. Dan Al-Quranul Karim, dia menjadi penawar, dia menjadi rahmat bagi orang yang beriman. Kerana apa? Imam Ibn Kathir rahimahullah beliau menjelaskan bahawa maksudnya adalah Al-Quran itu dia dapat menghilangkan penyakit hati kita ni. Antaranya keraguan, hal-hal yang munafik, kan? Benda yang ragu-ragu ni berkaitan dengan hati. Sebab tu kita doakan, ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ada doanya bukan? Banyak kali dah Ustazah ajar. Mungkin boleh rujuklah kepada pengajian-pengajian kita di tahun lepas lah. Ada banyak kali Ustazah jelaskan tentang doa yang Nabi SAW sering baca. Sebab hati kita ni ada banyak penyakit. Antaranya lah keraguan. Antaranya lah kemunafikan. Munafik. Depan lain, belakang lain. Itu kan biasa jumpa manusia macam tu. Ada kan? Depan kita bukan main, ya Allah, ya Tuhan, ku pijak semua tak mati cakap, bukan main-main. Di belakang kita, Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ada manusia perangai begitu. Lain. Jadi itu penyakit hati sebenarnya. Kemudian, apa kata Imam Ibn Kathir rahimahullah? Beliau jelaskan, antara penyakit hati itu ialah kemusyrikan. Maknanya buat perkara-perkara yang syirik. Dan kesesatan. Antaranya juga kita boleh masukkan dalam perbincangan itu ataupun dalam pentafsiran yang diberikan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah tersebut, penyakit hati kita adalah dengki, benci, khianat kepada orang lain. Ini semua hal-hal yang berkaitan dengan hati. Namun Al-Quranul Karim, bila kita baca ia dengan tekun, bila kita usaha untuk menghayati, kita usaha untuk mentadabbur, kita usaha untuk memperhatikan setiap satu firman Allah di dalam Al-Quranul Karim itu tadi, ia mampu menjadi penawar bagi hati kita. Ia mampu menjadi penawar bagi hati kita. Sebab itu Allah kata apa? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dengan beransur-ansur dari Al-Quran ayat-ayat suci yang menjadi ubat penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Maka atas dasar itu muslimah, kita ni jangan abaikan Al-Quran. Jangan abaikan Al-Quran. Kita sekarang ini ada beberapa perkara yang ingin Ustazah tekankan tentang cara kita mengabaikan Al-Quran pada konteks kita hari ini. Sebab kenapa Ustazah nak letakkan begini? Kalau kita rujuk tadi kan, di dalam surah Al-Furqan ayat 30 yang menjadi ayat utama yang dikemukakan oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah itu tadi. Nampak keadaannya konteks lebih kepada zaman Nabi SAW. Tapi bagaimana kita pada zaman kita pada hari ini? Pada masa kini. Saya nak tegaskan begini, ada beberapa keadaan yang perlu kita fahami.
Kita sekarang bukan tak baca tau muslimah. Tapi ada antara kita yang tidak tahu baca langsung. Ya, ada antara kita yang tidak tahu baca langsung. Tidak tahu baca dan tidak mahu belajar. Seharusnya, bila kita tidak pandai membaca Al-Quran, tidak tahu membaca Al-Quran, kita usaha untuk belajar membaca Al-Quran. Kerana itulah tanggungjawab orang yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Al-Quranul Karim. Tapi ada antara kita yang tak tahu baca, kemudian tak nak belajar. Kita lebih mementingkan hal-hal yang lain daripada Al-Quranul Karim. Muslimah kita lebih pentingkan masuk kelas nak buat kek, betul tak? Masuk kelas yoga, masuk kelas nak main Instagram, ada. Bukan sebab tak ada. Kita lebih pentingkan benda-benda tu. Tapi Al-Quran bagaimana? Nantilah Al-Quran Ustazah. Muda lagi Ustazah saya ni. Umur saya baru 30 Ustazah. Ya, betul. Umur kita baru 30. Tapi mati tak pernah mengenal usia. Kena ingat tu. Kerana Al-Quranul Karim adalah bacaan yang bukan bacaan biasa. Ia adalah bacaan yang bila kita baca menjadi ibadah bagi diri kita. Yang akan kita bawa pulang untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita sedar, ya muslimah, kita tak pandai baca Al-Quran ataupun kita dah memang tahu baca Al-Quran, cuma mungkin tajuk kita tumpang langgang, makhraj kita masih lagi tak betul, kan? Ada perkara-perkara yang perlu diperbetulkan. Apa salahnya belajar lagi Al-Quran itu, cari ustazah yang mengajar Al-Quran, ya, belajar, betulkan bacaan untuk menjadikan Al-Quran itu sentiasa berada dalam hati kita. Kita perlu sentiasa dekat dengan dia. Tapi kalau kita jauh, dia juga akan jauh dari diri kita. Jadi penting. Ya, jangan rasa, Ustazah, ada orang kata, Ustazah, lidah cik ni dah keras dah, Ustazah, tak boleh dah. Nak sebut Renera pun tak jadi dah, Ustazah. Cik, tak apa, Cik. Lidah keras ke, kelu ke, apa kan? Baca je, belajar. Pahala tetap ada pahalanya. Jangan risau. Kita tua-tua sanggup masuk kelas yoga tu. Urat dah keras semua. Bukan main lagi nak stretch juga. Masuk orang ambil gambar video. Cik 70 tahun masuk kelas yoga. Masya Allah, tabarakallah. Kita nampak kan? Tak malu cik. Tapi orang lebih malu masuk kelas Al-Quran ni masalah sekarang. Orang sekarang malu nak belajar Al-Quran. Tak nak lah, malu lah. Tiba-tiba belajar dengan budak umur 4 tahun, Ustazah. Aduh, hai. Budak 4 tahun lebih lancar daripada saya. Tak apa. Ya tak apa. Jangan letakkan rasa malu tu di hadapan kita. Letakkan keinginan kita untuk memperbaiki diri kita menjadi seorang muslimah yang salihah. Antara ciri-cirinya ialah dekat kepada Al-Quranul Karim. Tapi saya juga tidak nafikan ada antara kita yang Masya Allah tabarakallah, pandai baca Al-Quran, fasih baca Al-Quran. Namun, dah tahu baca, dah fasih baca, tak baca pula. Ya, dah pandai baca tak baca pula. Kan sibuk dengan benda lain. Kita ni sekarang dah pandai baca tau muslimah. Dah tahu baca, bacaannya bagus, tetapi kita abaikan. Kita sibuk dengan perkara-perkara lain sehingga kita tak ada masa langsung untuk membaca Al-Quran. Dia dua begini. Pertama, bila kita tak tahu membaca tadi kan, kita dah memang tak baca dah. Okey, baik. Kedua, bila kita dah tahu baca, kemudian kita tidak baca, ia akan bawa kepada pengabaian yang berikutnya. Apa dia? Kita lihat di sini. Iaitu tak pandai baca, tak nak baca. Okey, satu hal. Tahu baca, tak nak baca pula. Okey, lagi satu hal. Kedua-dua situasi itu tadi, kedua-dua hal itu tadi, dia akan buat kita menjadi seorang muslimah yang tidak ada keinginan untuk mentadabbur ayat-ayat Al-Quran. Tidak mahu belajar pentafsiran Al-Quran. Dan paling teruk ialah bila kita tidak mahu mengamalkan Al-Quran itu. Dia boleh jadi sedemikian. Maka sebab itu Nabi SAW ingatkan kepada kita tentang Al-Quranul Karim. Saya nak bawa ini sebagai perbincangan kita yang terakhir pada pagi ini. Kita lihat begini muslimah. Nabi pesan kepada kita tentang Al-Quranul Karim.
Apa kata Nabi SAW? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dengan sanad yang sahih status hadis ini. Nabi ingatkan kepada kita, Al-Qur'anu syafi'un musyaffa'. Al-Quran ini dia boleh berikan syafaat kepada kita, iaitu dia boleh jadi pembela yang mana diterima syafaatnya. Wa mahilun musaddaq, dan ia boleh jadi pendakwa yang diterima kesaksiannya. Itu Al-Quran. Sebab itu tadi saya kata, ia tak sama dengan kitab lain, tak sama dengan bacaan-bacaan yang lain. Tak mungkin sama. Kerana dia ada ciri-ciri yang begitu. Lalu, apa kata Nabi SAW di sini? Nabi ingatkan kepada kita, Man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah. Siapa yang menjadikan Al-Quran ini di hadapannya? Maksudnya di hadapannya, kita jadikan Al-Quran sebagai panduan hidup kita. Yang mana kita baca, kita hayati, kita amalkan Al-Quranul Karim itu. Kita letakkan di hadapan sebagai panduan tadi kan. Apa kata Nabi? Qadahu ilal jannah. Al-Quran dia akan pandu kita masuk ke dalam syurga. Namun sebaliknya di sini apa kata Nabi? Wa man ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Siapa yang jadikan Al-Quran ini di belakangnya, maknanya kita abaikan, kita tak pentingkan Al-Quran itu, kita letakkan Al-Quran di belakang kita, kita tidak ada inisiatif untuk belajar, tak mahu belajar, kita rasa tak penting, kita rasa masih muda, kita rasa lidah kita keras, tak boleh baca lagi dah, kita rasa macam-macam alasan kita ketepikan je, kita letak di belakang. Yang dah tahu baca pun sama juga. Biarkan. Sudah, dah pandai dah baca dah. Saya dah khatam 5-6 kali dah Ustazah. Tak payah baca lagi. Kita letak ia di belakang kita. Apa kata Nabi tadi? Saqahu ilan nar. Bila kita jadikan Al-Quran di belakang kita, Al-Quran itu ia akan mengiring kita ke dalam neraka Allah. Hati-hati muslimah. Sebab itu penting. Al-Quran ini kita jadikan teman dalam kehidupan kita. Ya, dalam apa jua keadaan. Terutamanya bagi jiwa dan hati kita. Jiwa kita yang resah, jiwa kita yang gundah, kan? Kadang-kala hati kita ni rasa tak tenteram. Ada je perkara-perkara yang kita rasa tak settle dalam hidup ini. Dekatkan diri kita pada Al-Quran. Bukan saja kata nak selesaikan masalah baca Quran saja. Bukan gitu. Jangan salah faham statement saya. Saya bimbang. Nanti orang marah. Kan orang kata apa? Ada masalah baca Quran ke? Habis tak payah nak usaha, nak settlekan. Tak, bukan begitu. Kita usaha untuk selesaikan masalah kita. Kita ada masalah rumah tangga? Yes. Jumpa kaunselor. Selesaikan masalah rumah tangga kita. Kita ada masalah pekerjaan kita. Selesaikan. Bincang dengan teman sekerja kita. Apa-apa perkara, bincang. Usaha untuk selesaikan. Namun, antara cara untuk kita mudahkan urusan kita, dekatkan diri kita dengan Al-Quranul Karim. Tenangkan jiwa kita dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kita ada masalah yang besar macam mana pun muslimah dalam hidup ini. Ya, kita rasa macam Ustazah, rasakan macam langit tu nak hempap dah kepada saya ni Ustazah. Betul. Saya faham. Saya faham keadaan itu. Kita rasa susah, kita rasa ujian bertimpa-timpa dalam hidup kita. Yes, cari jalan solusinya. Namun, antaranya juga yang perlu kita lakukan, dekatkan diri kita dengan Al-Quranul Karim. Kerana jangan lupa, dalam Al-Quran itu, ia adalah banyak kata-kata yang memujuk jiwa kita. Kalau dalam hidup kita ini, tidak ada lagi yang kita rasa orang boleh memujuk jiwa kita, jangan lupa, kalamullah itu ada sebagai pemujuk jiwa. Okey muslimah, itu sahaja pengajian kita pada pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya ya kepada semua yang mengikuti kuliah kita pada pagi ini. Mungkin ada apa-apa soalan yang ingin diajukan kepada Ustazah. Ustazah boleh ambil satu ataupun dua soalan
dipersilakan. Bagi Ustazah minum air dulu boleh Kering tekak ni. Okey. Ya, bagi love. Terima kasih. Love balik. Ya, saya tunggu. Saya faham dia akan sampai lambat di sini soalan. Okay, Alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama Kak Zah. Alhamdulillah. Ya, kita ada Ella Lela Queen. Sedap nama. Jazakillah khair dari yang tersayang terubat rindu. Masya Allah, tabarakallah. Wa iyyak Kak Mas. Indah perkongsian hari ini. Masya Allah. Terima kasih. Doakan saya Kak Mas. Syukran Ustazah. Afwan Haji Aisyah. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Sama-sama. Kak Ruhaya kita, Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Dr. Sakinah. Sama-sama. Jazakillahu khairah wa iyyaki. Ada soalan tak? Jika tidak ada, kita boleh bersurai. Ustazah pun sejuk kat sini. Syukran. Masya Allah, terima kasih Ustazah. Salam rindu. Ya, terima kasih. Sama-sama Kak Hamimah. Kak Hamimah bersiaran daripada YouTube kita ya. Terima kasih. Baik. Ya, Kak Noh juga di situ. Terima kasih Zah. Ya, sama-sama Kak Noh. Ya, saya rasa tak adalah rindu nak hadir kuliah di masjid. Jangan tanya saya tentang itu. Okey, jangan tanya saya tentang itu. Saya tidak ada jawapan tentang hal tersebut. Bila boleh ke masjid lagi? Itu kena tanya. Tak boleh sebutlah siapa nama dia. InsyaAllah lah, jika kita ada ruang dan peluangnya, insyaAllah. Jasmine baru ingin ikuti dari Melaka. Ya, terima kasih Kak Jasmine dari Melaka. Ya, Melaka. Bandaraya bersejarah. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Semoga sihat selalu. Okey, baik Muslimah. Saya kira kita tidak ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada saya. Terima kasih sekali lagi di atas perhatiannya untuk kuliah kita pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang saya kongsikan pada pagi ini memberikan manfaat kepada diri saya terutamanya dan kita semua yang mendengar. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan kesihatan, kelapangan masa untuk kita bertemu sekali lagi di masa yang sama, di ruangan FB dan YouTube yang sama, insya-Allah. Baik, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.